Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada malam ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan meluangkan sedikit masa, dan insya-Allah dalam masa yang diberikan kepada saya sebanyak 20 minit, insya-Allah saya akan cuba untuk berkongsi perkara yang dapat kita manfaatkan bersama, di mana saya seperti yang dimaklumkan kepada saya pada hari ini kita tidak sambung kelas kita berkenaan dengan surah Ali Imran. Sebaliknya diminta untuk saya mengupas tajuk khas berkaitan dengan Ramadan, dan saya rasa memang tajuk Ramadan ni tiap-tiap malam lah kot ustaz dah sebut tentang Ramadan, tapi saya cuba untuk beri pengukuhan terhadap apa yang telah diberikan dalam kuliah-kuliah yang lepas, di mana saya memilih untuk mengupas di sekitar ayat 183 dalam surah Al-Baqarah, mana dalam 183, 184 ni adalah ayat berkaitan dengan berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 123, 24 dan 125 yang berkaitan dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi saya cuba untuk ambil dalam skop yang sempit sajalah, iaitu sedikit sebanyak saya dah sentuh dah sebelum ni berkaitan dengan berpuasa ni. Ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi seperti yang pernah saya kupas sebelum ni, ya, dalam ayat ni ada beberapa rangkap. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebelum dia suruh berpuasa, dia kata wahai orang yang beriman, dia tak kata wahai manusia, sebab dia nak tujukan kewajipan puasa ni yang orang Islam yang kita wajibkan, kita maknanya kita cakna lah mereka puasa ke mereka tak puasa ialah orang Islam. Orang bukan Islam tu dari sudut hakikatnya mereka wajib, tapi dah sebabkan mereka tidak Islam, jadi kita dari sudut keduniaan kita tak paksa dia berpuasa, tapi di sisi Allah tetap berdosa, dan hari akhirat keburukan kufur tu sudah menutup segala benda. Jadi disebut di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, asal perkataan kutiba alaikum bermaksud telah ditulis ke atas kamu, tetapi semua ulama Islam secara ijma' mengatakan bahawa ayat macam ini dia membawa makna wajib. Bukan semestinya tiap-tiap kali nak suruh wajib Tuhan kata diwajibkan, bukan. Telah ditulis ke atas kamu juga bermaksud telah diwajibkan ke atas kamu. Jadi hukum berpuasa tu wajib. Okey, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu siam. Siam ini maksudnya menahan diri dari melakukan sesuatu. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maksud menahan diri ini maknanya menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa. Terdapat 3 perkara yang secara ijma', secara keseluruhan ulama. Ijma' ni maknanya apa? Ittifaqu jami'il mujtahidin fi asrin minal usur ala hukmin syar'iyyin, kesepakatan seluruh ulama Islam dalam satu zaman terhadap hukum syarak, maka dia dipanggil ijma'.
maknanya tak ada seorang pun yang berbeza pandangan. Ijma' ulama, 3 perkara membatalkan puasa: makan, minum, dan melakukan hubungan jenis. Memang yang ni tak ada maaf bagi membatal puasa. Okey, jadi maksud menahan diri di sini, menahan diri dari melakukan 3 benda. Adapun benda lain berdasarkan mazhab lah. Mazhab Syafi'i ada tambahan, contohnya muntah dengan sengaja. Mazhab lain tak terima, sebab dia kata puasa ni menahan makan, muntah ni keluar daripada dalam, hak yang larang masuk dari dalam pula. Itu tak jadi masalah. Tapi 3 memang sepakat. Okey, adapun umat-umat yang terdahulu, umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu, puasa mereka ni berbagai-bagai. Ada yang kata puasa macam kita pun ada, lepas tu ada yang kata puasa lain pun ada, menahan diri dari benda lain, iaitu antaranya menahan diri dari bercakap. Contohnya, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Tuhan untuk berpuasa. Tapi puasa, adakah puasa mereka tu sama macam puasa kita? Ada kemungkinan tak sama. Sebab apa? Walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bercakap dengan sesiapa. Cakap batal. Tapi Tuhan dia Maha Pengasih. Zaman dulu mungkin menahan diri dari bercakap tu mudah, sebab manusia sikit lagi zaman tu. Tapi kalau zaman sekarang menahan diri dari bercakap agak mustahil lah. Kita nak berpuasa sebulan, maknanya pergi pejabatnya tak boleh kan, nak cakap batal. Kalau saya tak apa, saya ada bilik pencabar, duduk dalam bilik, kunci bilik, nyoba pelajar mari lari, apa tak dicakap batal. Puasa, pelajar pun puasa juga batal juga, orang telefon batal. Jadi tidak sesuai. Zaman kita ni secara logiknya menahan diri dari bercakap tak sesuai. Tapi menahan diri dari makan boleh, menahan diri daripada minum dan melakukan hubungan jenis. Jadi setiap umat itu Nabi-Nabi bawa ataupun Rasul-Rasul ni, dia Allah SWT berikan syariat ni sesuai dengan zaman dia. Macam Bani Israel zaman dulu, sifat dia keras kepala, lalu Tuhan jadikan hukum hakam dia keras. Contohnya, baju kena najis tak boleh basuh, potong, kena buang. Bayangkan kalau kita jadi tu imam, mari tak ada separuh hari ni, baru kena najis. Saya kata tak ada bang, baru kena najis tadi, nak basuh tak boleh. Jadi satu yang berat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW Allah ringankan syariat dia. Puasa ni asalnya berat, iaitu bermula daripada isyak sehingga maghrib esok. Masa makan ialah hanya maghrib hingga isyak je. Jadi macam mana agak? Tengok kan? Mesti makan. Apa? Isyak tadi makan lah. Moreh ni tak ada. Apa? Puasa bermula dengan isyak. Tapi disebabkan ada sahabat, dia balik daripada kebun, dia tertidur antara maghrib dengan isyak. Bila dia sedar dah isyak, dia tak boleh makan. Jadi puasa bila? Esok puyuh. Sudah ngadu dekat Rasulullah SAW, lalu dikurangkan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal badr. Makanlah dan minumlah sehingga jelas kepada kamu antara benang putih dengan benang hitam, iaitu benang putih itu ialah cahaya fajar, benang hitam itu adalah kegelapan malam. Makanlah dan minumlah sehingga terbit fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa kamu sehingga malam, iaitu terbenam matahari. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lah. Okey, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Yang ni saya nak kupas panjang sikit, iaitu 10 minit ni nak kupas tentang takwa saja, iaitu kita nak kupas tentang macam mana Allah SWT menyatakan puasa boleh membawa kepada ketakwaan. Apakah ciri-ciri yang ada pada puasa yang menyebabkan dia ni boleh membuatkan manusia menjadi bertakwa?
Jadi Tuhan kata tadi, puasa ni supaya bertakwa. Sebelum daripada tu kita kena faham dulu apa maksud takwa. Takwa ni ada beberapa maksud. Antara maksud yang kita mudah nak faham ialah takwa ni ialah patuh kepada Allah. Patuh ni ada dua jenis. Sama ada buat benda yang dia suruh ataupun meninggalkan benda yang dia larang. Puasa nak meningkatkan tahap kepatuhan kepada agama, takwa. Cuma takwa ni ada satu syarat dia lagi, iaitu kepatuhan tadi tu, benda baik yang kita buat tadi tu kan, dia mestilah tapak dia berdiri di atas iman kepada Allah. Barulah kita biasa dengar iman dan takwa. Iman tu asal dia, takwa tu amalan yang dibina di atas iman. Oleh itu, sebab itu kita tengok orang bukan Islam banyak, dia baik macam kita juga, lebih kurang kita je. Dia ada mak ayah, dia hormatkan mak ayah dia. Dia tengok orang miskin, dia kesian, dia bagi derma, dia tolong orang. Tapi dia tak Islam. Maknanya iman dia tu tak ada. Jadi asas amalan dia tak ada. Di sisi kita manusia ni, kita respect kat orang yang bukan Islam, yang baik ni, kita kena respect dia sebagai seorang manusia. Tapi di hari akhirat, yang tukang bahagi pahala kat dia bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak nak terima amalan yang tidak diasaskan kepada keimanan. Sebab itulah orang bukan Islam, dia tak dapat pahala di hari akhirat. Tapi jangan kita buat kerja Tuhan pula, kita pergi marah kat dia. Dia buat benda baik pun bukan boleh apa. Itu kita dengan dia, kita sebagai manusia, kita hormatlah dia baik. Hak yang tak nak bagi pahala ni Allah. Ni kita buat kerja Tuhan pula. Tak ada. Jangan keliru gitu. Sebab tu orang bukan Islam, kalau dia baik, kita hormatkan dia, kita hargai kebaikan dia. Sebab benda tu memang baik betul. Tetapi yang memberi pahala Allah tak nak beri pahala, itu dia punya pasal lah. Jadi di hari akhirat, orang yang tidak beriman tak masuk syurga, tak jadi masalah. Kita bukan kerja kita, itu dia dengan Tuhan kan? Jadi okey, apa dia takwa tadi? Takwa ialah amal soleh yang didirikan di atas iman. Jadi puasa dia nak suburkan amal soleh. Macam mana puasa boleh menyuburkan amal soleh? Jawapan dia kerana saya ni bagi memang laju ni sebab nak kejar masa. Itu sambil-sambil gitu kan 6 minit je lagi. Ini memang terpaksa kompres ni kan. Okey, jadi apakah ciri-ciri puasa yang menyebabkan dia boleh menjadikan kita ni lebih bertakwa? Pertama, kerana dia ada ciri masa yang panjang. Puasa ni dia tak sama dengan ibadat yang lain. Sebab dari terbit fajar sampai terbenam matahari, minum air 3 teguk, 2 teguk secara sengaja batal lah, walaupun mana-mana waktu. Jadi susah untuk kita mana kita nak paksa orang supaya berpuasa ni memang susah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang yang berpuasa ni, dia tidak akan berpuasa kecuali jika orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu tak ikhlas, dia tak akan puasa. Sebab peluang nak menipu memang terbuka. Sebab dia masa dia pandang, tak ada orang boleh detect. Yang kedua, sifat perkara yang membatalkan puasa ni perkara yang sangat privacy. Kalau makan, minum dan melakukan hubungan jadi, siapa nak detect kita? Tu dalam rumah kita, tu dalam bilik kita, tak ada orang kecuali kita dengan pasangan kita. Tapi kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sebab kita tahu Allah Maha melihat. Ini benda yang penting. Kita tak buat sesuatu yang kita rasa nak hanya kerana kita tahu Allah Maha melihat. Inilah yang dipanggil takwa. Yang ni, tapi takwa ni dia kena suburkan. Sebab apa? Sebab kalau dia tak suburkan, dia duduk dalam puasa saja. Sebab tu kita tengok ada orang puasa tapi tak semayang. Ada orang dia pelik, boleh ke orang puasa tapi tak semayang? Boleh. Sebab apa?
Dia takut pada Allah dalam bab puasa saja, tapi bab lain dia tak takut. Tu macam mana? Kita tak faham, tapi benarnya dia pun tak faham juga. Dia buat tu tenaga macam mana takut pada Allah. Tapi dah kebiasaan. Sebenarnya benda tu berlaku pada kita juga sebenarnya. Mungkin kita ni puasa tapi semayang, tapi banyak lagi benda-benda lain yang buruk yang kita buat sepatutnya kita tak buat, kerana Allah Maha melihat juga. Jadi puasa ni Tuhan kata la'allakum tattaqun, dia nak suburkan. Kalau untuk mudahkan lagi kefahaman kita tentang hakikat takwa ni, maka kita ibaratkan takwa itu seperti pokok. Ada pokok, dia masih lagi benih, baru 2 helai daun tumbuh, baru 3 helai daun. Usahakan kita cabut, lempar dia tengah panas, kita jentik pun terburai dah semua dah. Dia punya ni batang hancur lah. Dengan jentik je. Jadi sebab apa? Sebab contohnya kita tengok dalam Islam, kalau orang tu mu'allaf, mu'allaf ni duit zakat pun boleh diberikan kepada mu'allaf. Apa maksud mu'allaf? Orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam ni orang yang dijinakkan hati dia. Sebab apa? Dia tak kemas lagi. Sebab itu Majlis Fatwa Eropah, Majlis Fatwa Eropah, dia pernah mengeluarkan, tapi lama tu saya tak tahu masih diamalkan sekarang lagi ke tak. Dia dah mengeluarkan satu larangan kepada orang Islam yang baru masuk Islam sebelum 5 tahun di Eropah, bukan di negara kita ni. Sebab di Eropah kan dia environment dia lain. Orang baru masuk Islam sebelum 5 tahun tidak digalakkan pergi buat haji. Sebab dia dapati bahawa orang bukan Islam ni, baru masuk Islam, dia excited dia pergi buat haji, balik murtad. Sebab apa? Dia belajar Islam, dia bagus, comel. Dia pergi Mekah, dia tengok orang Islam tak comel mana. Dia pun kata, baca atas buku comel. Tengok, nak cium Hajar Aswad tu sampai siku member. Situ pun nampak dah apa masalah. Pergi cium batu tapi tumbuk member sebelah. Macam mana? Jadi dia balik, dia sebab apa? Dia tak kemas lagi. Islam tu ajaran Allah. Allah tak ajar suruh pergi tumbuk member kan, nak pergi cium batu tu. Yang buat kerja tu orang Islam. Orang Islam ni pula pergi Mekah tu, bukan dia duduk situ, dia mari tak cepuk-cepuk mana. Yang jenis kampung masjid pun tak ada, pun pergi, ada duit dia pergi Mekah juga. Jadi kita yang Islam lama dah ni faham kan, dia baru masuk Islam. Sebab tu akal dia tak kuat lagi, pokok dia tu. Sebab tu kita ni mungkin tak adalah timbul masalah lepas tu, tapi dalam bab berdepan dengan ujian-ujian lain, mungkin kita pun, sebab apa? Dia mari ribut yang lebih kuat, Allah menguji kita, takwa kita pun bergoncang juga. Sebab itu ada orang semayang, puasa, pergi umrah, tapi makan rasuah. Sejuk kan makan rasuah. Apa? Awak tak nampak ayat lah, dan tak nampak puasa gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kurang sama, tetapi kuat ataupun tak kuat iman tadi, takwa tadi. Jadi disebabkan puasa lama-lama diharapkan. Jadi sebab itulah kalau kita faham dengan keadaan, kita fahamlah sebab apa. Salah satu daripada teknik nak menguatkan takwa dalam bulan puasa ni ialah dengan melakukan latih tubi. Pertama contohnya, dia suruh kita puasa 30 hari. Dia tak suruh puasa sehari. Sebab kita nak tukar dan mengubah pendirian kita, dia memerlukan kepada pengulangan. Kita nak tukar daripada satu tabiat kepada satu tabiat. Tak percaya, orang isap rokok, bulan puasa boleh tinggal. Azan je, sudah cari rokok. Tak boleh tak isap rokok ni. Sehari tak relax. Sebenarnya dia nak katakan kat kita, mu boleh tinggal puasa ni saja je, minta aja sebenarnya. Jadi satu benda lain lagi macam kita lah kan, bukan bulan puasa lihat tu nak mari surau bulan puasa boleh pula mari. Lepas tu bukan semayang isyak je, tiba sampai 8 rakaat, lepas tu 3 rakaat lagi witir, boleh pula. Sebenarnya kita kurang faham.
Dia bukan berbentuk bulan puasa ni kita nak grab pahala banyak-banyak supaya kita boleh tidur, bukan bulan puasa, bukan gitu. Dia nak melatih takwa. Takwa tu amalan tadi. Maknanya amalan ni kalau dalam bulan bukan puasa boleh juga kita lakukan sebenarnya. Jadi selepas bulan puasa, kalau kita faham macam ni, selepas bulan puasa amalan kita akan ada peningkatan. Of course lah, tak ada lah perfect 100% kan. Yang tukang cakap ni pun tak baik mana pun, bukannya hebat sangat. Tapi nak katanya insya-Allah mudah-mudahan dia, sebab kita faham objektif puasa, sebab kita faham maqasid dalam bahasa yang lebih bahasa syariat, dia panggil maqasid syariat. Objektif kepada puasa itu ialah takwa. Jadi apa dia? Amalan tu berkembang. Selain daripada bonus lah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bulan puasa, ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan dari bulan puasa digandakan pahala. Yang tu kita tidak nafikan. Tetapi Al-Quran dia sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan terakhir saya nak sebut sebab kuliah saya yang next ni ialah lepas Ramadan lah, tak ada tajuk ni, iaitu salah satu keunikan puasa ni, dia mengingatkan kepada takwa tu tadi dalam dua keadaan. Sebab amalan manusia ni dia dalam bentuk membuat dan meninggalkan. Takwa tadi tu apa dia? Balik pada takrif takwa tadi. Takwa ialah buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Ibadat semayang dalam bentuk buat, ibadat zakat dalam bentuk buat, ibadat haji dalam bentuk buat, ibadat puasa tiba-tiba dalam bentuk jangan buat. Faham tak? Maknanya dengan kita jangan makan, jangan minum, jangan melakukan pertubuhan, itulah puasa. Jadi sebab dalam kehidupan kita untuk merealisasikan takwa tu, dia ada kena buat dan kena tinggal. Benda yang buruk kita kena tinggal. Jadi puasa tu mengingatkan kita kepada dua bentuk tu. Takwa tu, la'allakum tattaqun tu, dia berlaku dalam sama ada kamu kena buat apa yang kamu kena buat benda yang disuruh, dan kamu kena tinggal benda yang dilarang. Jadi dia unik ya. Setengah-setengah ulama kata dalam ibadat semayang pun ada unsur puasa, iaitu dalam ibadat semayang kita tak boleh makan, tapi disebabkan semayang ni dia sebentar, tak perlulah kita nak mengidam makan nasi dagang dalam masa semayang maghrib. Oh tak kuat sangat ya. Assalamualaikum pergi hari ya, nasi lemak nasi belauk pun jadi tak timbul. Tapi kalau dalam puasa, menahan diri dari tiga perkara tadi adalah satu ujian, sebab dia bersifat panjang. Jadi sebab itu kata unik puasa ni. Dan setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ni, lebih 2 minit lah. Jadi mudah-mudahan satu perkongsian yang baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.